Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan atas keizinan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita masih lagi sihat dan kita masih lagi dapat meneruskan kehidupan kita, dan begitu juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas Allah memilih kita pada malam ini duduk di rumah sambil kita hadir dalam majlis ilmu yang barakah ini. Walaupun secara online, tetapi ia tetap ada barakah ilmu yang kita hendak mempelajari hukum hakam ataupun perundangan Islam itu sendiri, supaya kita faham agama. Bila kita faham agama, kita faham perundangan dan tata cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kepentingan yang perlu kita lihat dan perlu kita amati. Ya, pasal apa kita nak belajar undang-undang Allah? Sebab kita nak hidup dekat dunia ni supaya mendapat keredaan Allah. Ya, supaya juga untuk kita menjadikan agama Allah ini sebagai the way of life, cara hidup kita. Kalau kita tak menjalani hidup kita dengan cara Islam, maka tidak akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita belajar ilmu fiqh. Ya, tak kira lah, yang penting mazhab yang diiktiraf oleh para ulama, yang tidak ada pendapat yang pelik-pelik, tapi selagi mana atas ijtihad dalam kalangan para ulama, maka itulah juga hukum hakam berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pelajarinya untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti tentang kesan pada akad nikah itu sendiri, iaitu apabila akad nikah sudah berlaku, maka termeterai beberapa tanggungjawab dan hak-hak suami. Ya, kita sudah baca pada pengajian siri yang ke-14, hak isteri, iaitu hak suami terhadap isteri, hak isteri terhadap suami. Begitu juga kalau dah ada anak, anak pula ada haknya. Ya, mak mertua, pak mertua ada haknya. Jadi itu semua sudah dibincangkan. Maksudnya perkahwinan ini bukan hanya keseronokan saja. Ya, seronok part of marriage, ya, tetapi ia bukan satu-satunya. Malah ada kesan-kesan yang lain. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung ya sebelum kita masuk bab yang telah tertulis pada status di atas. Maka kita nak juga meneruskan dari segi sudut apakah perbincangan yang selepas ini, iaitu perbincangan mengenai sunat dalam akad nikah. Akad nikah ada benda-benda yang disunatkan. Baik, akad nikah tu apa sunatnya? Sebelum akad nikah disunatkan khutbah. Ya, khutbah tu terkira ringkas lah. Ada alhamdulillah, ada selawat ke atas Nabi dan pengisian. Dia tak ada berdiri, tak ada pegang tongkat, tak ada duduk, tak ada berkhutbah. Dia satu khutbah macam tu saja. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi usikum bitaqwallah. Kita wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkahwinan ini, cerita pasal perkahwinan 2-3 minit sudah cukup, ataupun 2-3 ayat pun sudah memadai peringatan, ya, supaya perkahwinan itu dapat mendapat barakah dengan adanya tazkirah. Begitu juga perkahwinan itu dapat barakah dengan adanya peringatan, ya, supaya lebih faham tentang hakikat perkahwinan ini. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sunat akad nikah, iaitu doa pada pengantin.
Ya, disebutkan barakallahu laka wa baraka alaikuma wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair, doanya. Ya, ataupun barakallahu lakuma baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, lafaz yang paling tepat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Maksudnya permulaan yang pertama kedua tu untuk lelaki tu, kemudian barulah untuk dua-duanya sekali. Tapi tak apa kalau yang nak buat yang versi Mahir Zain punya lagu tu kan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, boleh juga, tak ada masalah. Ya, disunatkan. Ya, maksudnya semoga Allah memberkati kamu dan pasangan, semoga Allah memberkati kamu dan pasangan serta menghimpunkan kamu dalam keadaan kebaikan. Doa aja, doa keberkatan ke atas pengantin, kedua-dua mempelai, hukumnya sunat. Ya. Dan ketiga, mengiklankan akad nikah dan melahirkan kegembiraan dengan memukul rebana. Ya, maksudnya memukul rebana dibolehkan waktu itu, di muzik dibenarkan pada hari perkahwinan, tak ada masalah. Ya, dalam mazhab Syafi'i luar daripada perkahwinan muzik tidak dibenarkan. Ya, tapi kalau dalam majlis perkahwinan dibenarkan dan disunatkanlah kalau buat kenduri kahwin. Ya, bila buat kenduri kahwin tu maka disunatkan pukul rebana, ya, untuk kita bergembira. Jadi bila bergembira tu, walaupun kita jemput tak ramai orang, tapi dengan jumlah yang kita jemput tu dia akan mengisytiharkan, oh dah kahwin. So mengelakkan fitnah daripada berlaku. Bayangkan kalau tidak ada iklan, tak dimaklumkan, takut-takut kata dia ni tak kahwin, dia ni berzina, akan timbul buah mulut masyarakat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ibnu Majah, daripada Imam Tirmizi rahimahullahu taala, antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, a'linu hadzal nikaha wadribu alaihi bil ghirbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya ya, iklankanlah perkahwinan ini dan pukullah rebana. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah kita kata panggil artis yang pakai seksi-seksi ke apa, tak adalah. Panggillah yang menyanyi biasa nasyid ke apa, itu yang bagus. Baik, yang keempat, berdoa ketika hendak melakukan persetubuhan. Malam pertama ada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Apa doanya? Allahumma bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Yang bermaksud, ya Allah, dengan nama Allah, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Disebutkan, ya Allah, jauhilah kami daripada gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada anak yang kau kurniakan kepada kami. Maksudnya itu berkat doa. Kita nak anak kita selamat, anak-anak kita jauh daripada hasutan syaitan, kita tak nak anak kita perangai macam syaitan, maka ketika bersetubuh dengan isteri itu, kita disunatkan membaca doa supaya apa? Anak kita ni, zuriat kita baik-baik belaka. Termasuklah supaya kita ini tidak diganggu syaitan ketika mana berkelamin dengan isteri kita. Ya, baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sunat perkahwinan, iaitu kenduri. Kenduri walimah. Ya, walimah maksudnya apa? Walimah bermaksud makanan pengantin atau semua jenis makanan yang dibuat untuk jemputan dan sebagainya. Wajis. Ya, maksudnya hukum kenduri kahwin ini sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Ya, sunat muakkadah yang sangat-sangat dituntut. Tak wajib, ya, tapi kalau lepas kahwin tak buat kenduri, maka hukumnya makruh. Nampak tu? Ya, tapi orang kita ni dia buat kenduri tu, dia nak membazir sampai belanja habis-habisan, sampai sanggup hutang alung dan sebagainya. Ini satu benda sifat yang tak bagus, yang tak baik, memberikan kemudaratan pada waktu selepasnya. Ya, jadi hukumnya sunat muakkad. Kalau tak ada duit, tak buat pun tak apa. Ya, tapi kalau ada duit, buat sikit pun jadilah. Dapat bagi makan 50 orang, betul? Serius, dapat bagi makan 100 orang pun jadilah. Ada kenalan isteri saya, ya. Dia memang kahwin simple. Dia jemput orang kahwin berapa orang? Dijemput orang kahwin 200 orang sahaja. Serius, itu dia mampu. Tapi orang nak mengata, memanglah nak tunggu orang tak mengata sampai bila, dia sampai bila takkan habis.
dia akan mengata. Tapi daripada dia bersusah payah nak beli rumah ke nak beli perabot, baik dia simpan duit kenduri tu, ya, dia buat semampunya. Tapi kalau dia ni millionaire tapi buat kenduri jemput 30 orang 40 orang, baik tak payah, itu kedekut nama dia, ya. Baik kadar walimah paling kurang seekor kambing. Seekor kambing tu lebih kurang dalam, kita harga berapa tuan-tuan? Seekor kambing tu lebih kurang dalam 1,000 lah, 700 800 boleh dapat, betul tak? Ya, seekor kambing tu 1,000 lebih. Itulah disunatkan. Kalau tak nak lagi kurang, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bajet berapa? Bajet 100. Ya, saya jemput semua tetamu saya datang, makan kari pap seorang sebiji dan air sirap. Boleh tak? Silakan, tak ada masalah, ya. Cuma sunat, ya, sunat paling kurang seekor kambing. Ya, kurang daripada harga seekor kambing boleh tak? Boleh, tak ada masalah, ya, no problem, diharuskan, ya. Lebih daripada seekor kambing, jangan kata 100 ekor kambing pun tak apa, tapi jangan membazir, asalkan mampu, dan jangan sampai menyusahkan, berhutang sana berhutang sini, ya. Baik, waktu walimah paling afdal bila? Selepas malam pertama, selepas persetubuhan, maksudnya dah nikah tu malam pertama. So kenduri itu dibuat selepas persetubuhan atau berlakunya hubungan kelamin yang halal antara suami dan isteri, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita kata sunat? Inilah Nabi mengadakan kenduri bersama isteri-isteri baginda selepas Nabi melakukan hubungan fitrah antara Nabi dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Hikmah pensyariatan untuk menzahirkan kesyukuran kita pada Allah, gembira, syukur, alhamdulillah. Dengan syukur tu kita bersyukur, kita beribadat, kita bagi orang makan, ni bagi makan pahala. Buat kenduri kahwin ni pahala besar, tuan-tuan, ya. Bagi kawan kita makan, bagi fakir miskin makan, ya, dan menzahirkan perkahwinan pada masyarakat supaya tidak menjadi rahsia, supaya tidak menjadi satu fitnah nanti. Biar semua masyarakat tahu, bunyi bising pasal apa tu? Bunyi gendang, siapa kahwin? Kahwin Ali dengan Aminah. Okey, settle. Ali Aminah dah kahwin dah. Nanti nampak jalan dating dekat mall ke apa, tak jadi isu lagi dah. Semua dah tahu dah berkahwin, ya. Ya, baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukum menerima jemputan perkahwinan? Kita dapat terima, ya. Hukumnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, sebahagian jemputan datang dah kira lepas, ya. Tak mendatangi walimah kalau tanpa keuzuran, hukumnya fardu ain. Dia dapat kat jemputan, dia tak ada keuzuran, kebetulan dekat bukan jauh, dia malas tengok TV lagi, baguslah, hukumnya haram, berdosa. Tu dia. Ya, pasal apa? Berdasarkan dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Nabi kata, apabila setiap seorang di antara kamu dipanggil, dijemput untuk menghadiri kenduri kahwin, maka hendaklah dia datang. Nabi perintah, datanglah. So al-amru lil wujub, ikut kaedah usul fiqh. Setiap perintah Nabi yang tidak ada kaitan dengan perkara itu menunjukkan dia sunat ataupun tidak, maka hukumnya adalah wajib. So Nabi kata datang, wajib datang. Nampak tu? Dan ada hadis yang lain diriwayatkan daripada Imam Muslim. Tadi hadis yang pertama tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Manakala riwayat Imam Muslim, wa man lam yajib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Ini tanda bahawa mendatangi majlis perkahwinan itu tanpa keuzuran, hukumnya adalah wajib. Kalau sengaja meninggalkan, hukumnya adalah bermaksiat. Apa kata Nabi? Ya, siapa yang tidak memenuhi undangan, dia mengingkari Allah dan Rasulnya. Asallah wa rasul, dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nampak tu? So tuan-tuan, lepas ni dapat undangan, ya, kalau tanpa keuzuran, tanpa kesibukan disebabkan sakit ataupun tidak, maka wajib datang, ya. Walaupun satu hari tu ada 2-3, tapi kalau sempat, tak sempat nak buat macam mana, itu juga dinamakan sebagai keuzuran, ya. Baik, ulama ada bincangkan apakah jenis kenduri kahwin yang tak wajib datang. Adakah semua wajib datang? Ya, ada yang tak wajib kita datang. Macam mana? Ya, syarat wajib memenuhi undangan majlis perkahwinan. Yang pertama, ya, tuan rumah tidak mengkhususkan majlis perkahwinan itu untuk orang kaya saja. Ya, katakan dia buat majlis perkahwinan, jemput orang kaya saja. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang macam ni,
ya, tak wajib pun datang. Pasal apa? Kita boleh boikot. Nak datang boleh, tak datang pun tak apa. Tapi dia kata, tak apa, hari pertama saya buat untuk orang kaya-kaya, hari kedua saya buat untuk orang miskin. Ya, bolehlah kan. Tetap juga membeza-bezakan, tetap mengkastakan antara masyarakat. Perkahwinan macam ni, ya, tidak boleh dilayan ataupun tak nak datang pun tak apa. Ya, pasal apa? Dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, seburuk-buruk makanan ialah jamuan di majlis walimah yang khusus untuk orang kaya sahaja dan meninggalkan orang miskin. Sesiapa yang tidak memenuhi undangan yang tidak khusus, dia telah mengingkari Allah dan Rasulnya. Maksudnya, seburuk-buruk makanan dicela oleh Allah dan Rasulnya, kenduri yang khusus untuk orang kaya saja. Ya, dan seburuk-buruk sesiapa yang tidak memenuhi undangan yang tidak ada pengkhususan. Maksudnya dia jemput tuan rumah, jemput orang kaya, orang miskin pun dia jemput juga, ya, dia datang, maka wajib dia datang. Kalau tak ada pengkhususan, maka wajib dia datang ke majlis itu. Tidak, dia akan mendapat celaan daripada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, apakah syarat, ya, kenduri itu wajib dia datang? Kalau yang jemput itu ataupun tuan kenduri itu adalah orang Islam, wajib datang. Ya, kalau penuhi syarat sebelum ni jugalah, tak khususkan orang, lepas tu ya, tidak menentukan orang yang kaya saja, dan dia tu Muslim, wajib datang. Tapi kalau tuan kenduri itu adalah non-Muslim, katakanlah kawan sebat kita, dia orang Kristian, dia anak saya kahwin, datang majlis, kita ada serve makanan halal, ya, kita datang. Tak datang, suka hati kita. Sebab apa? Alasannya sebab tuan punya kenduri itu adalah bukan Islam. Tapi lebih afdal kalau dia baik untuk manfaat dakwah, lebih afdal kita datang, ya. Tapi tetap tidak sampai kepada ke arah wajib disusun syarak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib memenuhi perkahwinan, jemputan perkahwinan hari pertama sahaja. Ya, kadang-kadang ada buat 2-3 hari. Ya, jadi hari pertama tu adalah wajib datang. Baik, ya, pasal apa? Ada dalil daripada Nabi SAW, walimah pada hari pertama adalah hak, pada hari kedua adalah kebaikan, pada hari ketiga adalah riak dan berbangga-bangga. Nampak tu? Maksudnya nak tunjuk kekayaan. Hari pertama tu hak, wajib datang. Hari kedua tu sunat kebaikan, dan ketiga adalah takut-takut tuan punya kenduri tu nak berbangga-bangga. Wow, kayunya dia sampai 3 hari buat majlis perkahwinan. Ya. Jadi elakkan tuan-tuan. Baik, yang keempat, ya, undangan tersebut melahirkan undangan kasih sayang, ya. Baik, jikalau takut kalau kehadiran mendapat sesuatu kemegahan, contohnya lah kan, kita ni ialah katakanlah yang tukang jemput kahwin tu dia memang saudara kita, sahabat kita. So bila kita datang, dia akan membangkitkan perasaan kasih dan sayang. Nampak tak? Itu wajib datang. Tapi kalau kedatangan kita itu menyebabkan kemegahan, dia bermegah-megah, tujuan untuk menunjuk-nunjuk di hadapan orang ramai. Contoh paling baik apa? Kita ambil contoh orang politik lah tuan-tuan. Orang politik ni dia buat majlis perkahwinan anak-anak dia, ya. Orang politik kan banyak duit, tak tahu mana dia dapat, ya. Gaji bukan besar mana pun, ya. Tapi dia buat majlis perkahwinan sampai juta-juta. Kemudian dijemput alim ulama, ya. Dan dia jemput alim ulama tu, kita tahu teknik dia orang politik ni. Dia jemput alim ulama, bila alim ulama datang majlis itu, so dia nak jadikan hujah politik. Dia tengok, tuan-tuan semua nanti kena undi saya, ya. Pasal apa? Saya sendiri disokong oleh ulama alim. Nampak tu? So kalau ini ditakuti berlaku, maka ulama tu tak wajib datang, ya. Tapi kalau kita tahu hati budi ahli politik itu baik, bukan jenis yang makan harta rakyat, jujur, memang ikhlas nak berjuang, tak apa, datang, wajib datang, mesti datang, ya. Tapi kita tahu memang rekod dia memang suka manipulate, suka panggil orang untuk duduk kedudukannya, maka ini tidak boleh kita jadikan sebagai satu perkara yang boleh membawa kepada keburukan pada diri kita juga, ya. Baik, yang kelima, orang yang mengundang bukan orang yang zalim, bukan orang yang jahat. Samalah macam orang politik yang zalim, yang jahat kan, yang degil, fikir harta dia saja, ya. Dia suka menindas orang, maka
majlis seperti ini juga, ya, tidak wajib hadir. Dan begitu juga kalau orang yang mana hartanya itu ada bercampur dengan benda yang haram. Contoh yang jemput kita ni adalah mafia, gangster dan sebagainya, ya, maka kita tahu kerja dia ada bercampur dengan sumber yang haram, sindiket-sindiket ni, maka tak wajib hadir, ya. Pasal apa? Takut dia atau memiliki harta yang haram, maka tak wajib kita hadir. Yang keenam, tidak terdapat tidak terdapatnya di dalam majlis itu perbuatan mungkar, perbuatan yang melanggar perintah Allah, seperti minum arak ke, joget antara lelaki dan perempuan, ya. Tapi kalau joget adat lelaki saja joget, contoh macam samra kan, ya, macam masyarakat Arab Yaman, macam kami dekat Malaysia ni, keluarga Syed dan Sharifah, kalau perkahwinan tu ada joget samra. Oh, samra tu untuk lelaki saja dekat luar. Perempuan ada samra tapi dalam bilik itu tutup, yang hanya perempuan saja boleh tengok, ya. Itu tak apa, tak ada masalah, dibolehkan. Tarian juga Nabi SAW melihat tarian kaum Sudan dalam masjid Nabawi, tarian main lembing tu, main pedang tu kan, tarian lah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadi masalah. Tapi joget laki perempuan, joget lambak dan sebagainya, ini satu benda yang haram, tak boleh ada mukhalatah, ikhtilat antara lelaki perempuan, perbuatan yang haram, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau pergi nikah, kalau ada samra tu, saya join lah, ya. Kadang-kadang tengok main, ya, jom, saya belajar dululah kan. Tapi seronok juga, masih ingat lagi juga samra tu, ya. Tulis zapin, syarah dan sebagainya, maka dibolehkan. Baik, itu antaranya. Yang lain disebabkan tak wajib hadir sebab keuzuran, contohnya sakit, kita sakit, ya, ataupun anak sakit, ya, ataupun urusan yang menyebabkan rezeki, bisnes, rezeki kan, kerja pada hari itu, ya, ataupun jauh, itu antara keuzuran yang dibenarkan oleh syarak itu sendiri, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan hidangan di majlis walimah. Apakah hukum yang datang ke majlis walimah itu? Adakah dia wajib makan? Tetamu yang datang pada majlis itu sendiri, adakah dia wajib makan makanan yang dihidangkan? Ya, disebutkan oleh para ulama mazhab Syafi'i, tetamu tidak wajib makan, dia hanya wajib hadir, ya. Tapi disunatkan makan makanan yang hidang, ya. Seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, idza du'iya ahadukum ila ta'ami falyujib fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka. Hadis riwayat Imam Muslim, yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diundang dalam majlis jamuan, hendaklah dia memenuhinya. Jika mahu, makanlah, jika tidak, biarkanlah. Nampaknya maksudnya nak makan boleh, tak nak makan pun tak apa, ya. Tapi sebahagian ulama mengatakan bahawa kalau boleh menyebabkan tuan rumah kecil hati merajuk ataupun bergaduh, maka wajib makan walaupun sedikit, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Rawdatul Talibin, ya. Pendapat kedua, tapi bukan pendapat yang rajih, tapi pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, iaitu sebahagian ulama Syafi'i menyatakan siapa yang hadir itu tidak berpuasa, maka wajib makan walaupun sedikit, jamaah satu suap pun wajib. Nampak, ya. Dan orang yang berpuasa datang, dia tak wajib makan. Tapi yang tak berpuasa, dia tak boleh tak makan walaupun minum air seteguk ataupun makan sedikit. Kalau ikut maslahat sekarang, saya rasa lebih sesuai pendapat yang kedua ni lah, untuk kita jaga keharmonian masyarakat. Takut nanti dia kecil hati, dibawa sampai bila-bila, sampai hati dia tak makan makanan kita, bang. Takut macam tu, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka habis bab walimah. Ni tiba masa yang ditunggu-tunggu, kita nak cerita tentang hukum hakam giliran bermalam di kalangan isteri, ya, dan berkaitan dengannya. Ya, alhamdulillah hari ini, ya, semalam tu nak dekat habis baru cecah 20 lebih. Hari ni baru setengah jam, 25 minit dah sampai 23 viewer, ya. Pasal apa? Sebab tajuk ni kot. Semalam tu mula-mula setengah jam pertama 5 orang, 10 orang, ya tak? Ya.
Jadi inilah orang kita. Mungkin mereka akan datang ataupun hadir kelas mengikut tajuk, ya. Kalau kita tak spreadkan tajuk ni, mungkin dia bilangan tu dah setengah jam, mungkin masih lagi 10 orang ataupun ialah 11 12 sebagainya. Ala kulli hal, saya tak kisah. Yang nak hadir silakan, yang tak nak hadir silakan, tak ada masalah. Saya tidak memerlukan bilangan yang ramai, saya memerlukan komitmen yang ada, walaupun seorang sekalipun, ya. Saya tidak terpengaruh dengan bilangan, ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun bukan nak jadi penceramah selebriti yang nak kena ceramah masjid besar-besar, viewer sekali datang ramai, ya. Tidak. Saya dapat dirakamkan ceramah pada malam ini dan kemudian disimpan dan diwarisi zaman berzaman. Walaupun nanti saya dah tak ada dekat dunia ni, video ni masih ada, orang lagi masih belajar dan beramal dengan ceramah-ceramah saya. Bagi saya sudah memadai. Walaupun tak glamour dekat dunia, walaupun tak ramai viewer, itu tak kisah, ya. Dalam istilah lain, ada aku kisah. Ya, tak ada masalah. Yang penting inilah, orang tak tengok sekarang, tak ada masalah. Mungkin masa akan datang video-video saya ini amat diperlukan. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, pengertian giliran. Kita nak cerita tentang giliran kalau mereka yang ada isteri lebih daripada seorang, ya, maksimum 4 lah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita nak cerita pasal al-qasam ataupun al-qasmu, maksudnya giliran, ya. Dari segi bahasa maksudnya bahagian. Okey. Baik, dari segi sudut istilah, ya, ada dalam kitab fiqh disebutkan istilah al-qasmu. Ya, boleh buka kitab lah, bab munakahat, yang mana ulama bincangkan secara terperinci bagaimana hukum hakam berkaitan dengan giliran antara isteri-isteri yang wajib suami laksanakan. Baik, al-qasmu ataupun giliran ini bermaksud lelaki yang beristeri lebih daripada seorang, yang berpoligami lah. Dan jika bermalam dengan seorang daripadanya, maka dia hendaklah pula bermalam dengan isteri-isterinya yang lain. Nampak definisi itu kata apa? Ya, iaitu lelaki yang ada isteri lebih daripada seorang, apabila dia bermalam ataupun dia mula bermalam dengan salah seorang isterinya, maka dia wajib bermalam dengan isteri-isteri yang lain secara giliran yang adil. Nampak tak, ya? Baik, kita nak bahaskan apakah hukum asal suami bermalam dengan isteri-isteri. Ya, lepas nikah, dah akad nikah, ya, katakanlah sekali nikah 4 orang. Ya, sekali nikah 4 orang. Lepas tu wajib tak bermalam? Hukum asal sunat. Sunat bermalam. Ya, tidak wajib bermalam pada hak suami. Faham tak? Ya. Ini timbul kontroversi ni di kalangan liberal, dia tak faham istilah fiqh. Pada asalnya, macam saya nikah dengan isteri saya. Nikah, saya tak nak bermalam kat rumah, saya bermalam kat jabat. Saya datang makan ataupun buat hubungan kelamin, lepas tu keluar balik pergi mana, tak bermalam. Wajib tak? Tak wajib. Sebab apa? Hak bermalam ini adalah hak suami, bukan hak isteri. Ya. Tetapi dalam hukum fiqh, kalau saya ada 4 orang isteri, saya berhak untuk tidak bermalam dengan keempat-empat isteri. Hukumnya sunat. Ya, saya boleh tak nak bermalam, saya hanya singgah, bagi makan, sediakan tempat tinggal, ya, memenuhi keperluan, lepas tu tinggalkan, tidur kat hotel lain. Itu hukumnya tak wajib. Tapi dalam kitab fiqh dia sebut, bila saya start bermalam dengan salah seorang isteri saya, maka setiap seorang wajib diberi giliran. Bila once you dah start bermalam dengan salah seorang isteri, sama ada dengan cara mengundi ke ataupun cara kita tetapkan, maka wajib bermalam dengan semua isteri. Tak boleh satu saja. Tak apalah, saya nak bermalam dengan seorang saja, yang lain 3 ni singgah saja. Tak boleh, haram. Sebab apa? You dah start. Kalau tak nak start keempat-empatnya, jangan start seorang pun. Nampak tu, ya. Tapi mustahil, siapa nak buat macam tu? Betul tak? Mesti dia nak bermalam dengan isteri, ya. Jadi hukum asalnya, kalau dia tak nak bermalam langsung, dia tak wajib bermalam ke. Tapi bila start salah seorang saja, so wajib dia bermalam. Ini kena faham. Ini orang yang jahil agama, dia tak tahu. Dia kata, mazhab Syafi'i kata tak wajib bermalam dengan isteri. Itu the first action. Lepas nikah dia tak nak bermalam.
singgah makan itu, singgah untuk seksual saja, lepas tu keluar, itu saja. Tapi kalau dia dah start bermalam, yang lain wajib dia bermalam. Tu dia tuan-tuan, ya. Itu kena faham. Jadi hukumnya tuan-tuan, kembali kepada asal, ya. Mestilah kata orang tu wajib bergiliran secara adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kamu tak mampu untuk berlaku adil, ya, maka satu. Dalil daripada surah An-Nisa ini menunjukkan bahawa wajib melakukan keadilan walaupun giliran malam. Wah, tu dia dah sampai 33 orang. Topik ni memang atraktif betul. Ya, mungkin kawan okey dah start dah, poligami dah start dah. Tu yang ramai masuk tu. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ini bukan kutuk yang diperli saja tuan-tuan. Baik. Ya. Baik, kita hukum giliran. Hukum giliran malam tu kita dah sebutkan hukum asalnya berapa. Ya. Baik. Jadi kita nak ceritakan siapakah isteri yang berhak untuk mendapat giliran. Ya. Semua isteri berhak mendapat giliran selagi mana dia tidak nusyus. Ya. Habis bab giliran, bab poligami ni, kita akan masuk bab nusyus. Kalau sempat lah, mungkin tak sempat kot. Ya. Semua isteri wajib mendapat giliran. 1 malam 1 malam. Kalau 2 malam 2 malam. Kalau 3 malam 3 malam. Semua 3 malam. Asik. Walaupun dia sakit, walaupun dia haid, walaupun dia nifas. Nampak tu? Ya. Tak boleh kita kata okey malam ni saya bermalam. Mah, saya tak boleh bermalam awak sebab awak haid lah. Tak boleh. Mah, saya tak boleh balik awak malam ni, saya terpaksa tidur memadu awak pasal apa, awak sakit balik. Tak boleh. Kecuali dengan izin dia. Tu izin dia tuan-tuan. Ya. Muhammad Yusof aduh, yalah. Dan sekala perli apa salahnya tak, ya. Nak terima, tak nak terima, yalah. Kalau Muhammad Yusof ni dia, yalah, tak ada masalah. Yang nak terima perli saya, silakan. Yang tak nak terima, dia boleh tinggalkan. Tak paksa, tak ada paksa tuan-tuan, ya. Baik. Selagi mana wanita itu tidak nusyus, maka dia berhak dapat walaupun sakit. Ya, wah, saya tak boleh nak tidur rumah, dia sakit. Bukan dia boleh layan saya, itu lain cerita. Ya, kalau dia sakit, kamu tetap kena jaga dia. Giliran dia kena giliran dia. Walaupun dalam keadaan haid, dia bukan kita nak kena dapatkan khidmat layanan seksual. Nampak tak? Tetapi dari segi sudut layanan, ya, emosi, bercakap, berborak, tidur sama, berlayan dan seumpamanya, itu hak si suami yang melakukan giliran. Ya. Yang tak berhak dapat giliran, isteri yang nusyus. Siapakah isteri nusyus? Nanti kita belajar bab selepas ini tuan-tuan. Masuk bab nusyus tu, nanti bilangan dia berkurangan balik. Dia tak sampai yang 33 ni, dia mungkin 10 balik, 15 balik, tak ada masalah, no problem at all. Ya, tak apa. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey. Suami harus menentukan giliran setiap malam, 1 malam 1 hari, sebelum atau selepasnya. Dalam hal ini, malam ialah permulaan giliran dan siang berikutnya. Maksudnya 1 hari 1 malam dia boleh. Ya, kalau nak tetapkan 24 1 hari semalam 24 jam. 24 jam adalah kiraan untuk isteri pertama. Dan 24 jam untuk isteri kedua, 24 jam untuk isteri ketiga. Itu pembahagiannya. Ya. Baik. Ya, kalau itu malam. Kalau siang dia kerja, lepas tu malam petang tu balik, tu bermalam. Ya. Besok dia pergi kerja pula daripada rumah isteri pertama. Dan petang tu lah dia balik rumah isteri kedua. Macam tu rotation dia. Ya, berlainan pula kalau suami kerja malam. Kerja malam, siang pula giliran untuk isteri dia. Macam tu lah. Dia kalau kerja malam, siang untuk isteri. Manakala kalau kerja siang, malam untuk isteri. Macam tu. So dia kena bagi adil. 24 jam, 24 jam. Ya. Baik. Setiap isteri mendapat giliran sehari semalam. Maksudnya kalau sehari semalam, sehari semalam. Tak boleh ini sehari semalam, sana 2 malam. Tak boleh. Kecuali first perkahwinan. Anak dara berapa hari, janda berapa hari. InsyaAllah kita masuk selepas ini. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 malam. Tak boleh isteri pertama 1 malam. Bini kedua mentang-mentang muda 2 malam pula. Ya. Lepas tu semalam 2 malam. Tak boleh macam tu. Haram, berdosa. Ya. Berdosa mengambil hak orang lain. Baik. Isteri boleh duduk satu rumah. Ya, dia ada 5 rumah. Satu rumah dia
lagi 4 untuk isteri-isteri dia. So dia boleh suruh isteri dia, okey, hari Isnin awak, Selasa awak, apa tu, pusing macam tu. Boleh. Ya, dia boleh panggil. Ya, tapi lebih afdal isteri datang ke rumah, suami datang ke rumah isteri. Itu lebih afdal. Ya, itu tuntutan yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak duduk rumah, isteri tak datang. Tak, Nabi pergi rumah giliran. Macam tu. Ya. Wow, 40 orang dah. Masya-Allah, topik ni sangat-sangat, ya. Tak apa, jangan risau, besok dia kurang balik. Okey. Baik. Jadi sunatnya sebab apa Nabi datang ke rumah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika suami telah bermalam di rumah seseorang daripada isteri-isterinya, dia wajib membuat giliran bermalam di rumah isteri-isteri yang lain. Ya. Dan setiap seorang daripada mereka mendapat giliran sehari semalam. Nampak tak? Bila start seorang dah bermalam, maka seluruh isteri wajib dimalami. Ya, bukan kalau bermalami, dibermalamkan. Itu dia. Kalau tak berdosa, tak boleh ini sehari, sana 2 hari, isteri ketiga 3 hari, tak boleh sehari semalam. Ya. Sedar diri kalau kita dah rasa dah bosan ke bini pertama itulah yang kita cinta yang pertama sekali tu. I love you, you love me. Kita punya bujang, kita susah, dia lah terima juga tu. Ya. Baik, suami haram bermalam di rumah seorang isteri, manakala ya suami pula tak boleh bermalam di rumah isteri dan meminta isteri kedua datang ke rumah madu dia. Tak boleh. Haram, berdosa hukumnya. Kecuali dengan keredaan isteri, dua-dua isteri. Ya, contoh saya duduk kat rumah isteri kedua. Ya, ajak isteri pertama datang ke rumah madu dia. Boleh tak? Boleh dengan syarat bini rumah tu redha dan bini pertama redha. Kalau salah seorang tak redha, tak boleh. Kita paksa juga datang, hukumnya haram. Hukumnya berdosa. Ya, kalau suami duduk kat rumah bini muda, dia ajak datang, awak datang rumah madu awak ni, saya tak nak datang. Berdosa tak? Tak berdosa. Tak dikira sebagai nusyuz. Pasal apa? Itu hak isteri. Ya, hak dia untuk tidak datang ke rumah madu dia. Pasal apa? Islam tidak mahu ada pertelingkahan, tidak mahu ada permusuhan. Nampak tu? Islam sangat jaga ni tuan-tuan. Sangat jaga. Sedangkan isteri suami tu, dia kalau perintah isteri supaya datang, datang, mari sini, abang sekarang kat rumah bini dengan madu kamu, saya tak nak datang bang, saya tak boleh tengok muka dia, itu abang tak kisah, ini arahan abang datang. Ya, abang malam tadi saya belajar fikman haji dengan Ustaz Syed Syarizan. Ya, dia kata abang tak boleh paksa saya datang ke rumah madu. Kalau abang paksa saya juga, hukumnya berdosa. Ya, betul ke? Betul. Buka fikman haji yang terjemahan, ya, Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, muka surat 218. Sebab saya buka, dia kebetulan kat rumah ada kitab, dia mau buka. Alamak, sorry, abang tak ajak lagi dah. Nampak tu, hukumnya berdosa tuan-tuan. Ya. Baik. Ya, kecuali kalau dua-dua redha. Kalau bini bunda redha dan bini, okey, tak apalah bang, saya pun anggap madu saya ni macam adik-beradik, tak apalah dalam bab macam tu. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Okey. Hal ini adalah kerana maksudnya kita tidak mahu ada tekanan, tidak mahu ada apa-apa perkara-perkara yang menyebabkan permusuhan. Ya. Baik. Begitu juga dalam kitab fiqh disebut, kitab Mughni Muhtaj, haram bagi suami mengumpulkan isteri-isteri satu rumah tanpa keredaan isteri-isteri, antara isteri. Maksudnya nak kahwin pandai tapi nak sediakan tempat tinggal tak ada. Ya. Maksudnya dia paksa isteri-isterinya duduk satu rumah dan dalam keadaan isteri-isteri tidak redha, maka hukumnya haram, berdosa. Nampak tak? Yang mana kalau isteri-isteri tidak redha, maka wajib si suami menyediakan tempat tinggal. Ini fakta disebutkan. Inilah yang banyak berlaku tuan-tuan. Nampak tak? Banyak yang berlaku. Yang nikah kat Thailand ni banyak cacah merbah, banyak yang hancur tuan-tuan. Ya, dah lah tak ada duit, pergi menggatal kahwin kedua, balik rumah, sewakan rumah untuk isteri kedua. Yang pertama dia abaikan, rumah tak bayar sampai isteri kena bayar. Ini ni suami yang patut kena pelangkung. Nampak tak? Ya, sedangkan kalau ditambah isteri, rumah sana kena bayar, sini pun kena bayar. Tak kira lah macam mana sekalipun. Nampak tak? Ya. Jadi ini banyak, ya, yang kahwin kat Thailand ni semua kebanyakan tak boleh percaya lah.
ya, yang monogami, poligami lagi lah tuan-tuan. Ya, memang kita tak nafikan ada yang bagus, ada yang adil. Ya, peratus yang kahwin tu sebenarnya tak layak. Sebab tak layak kahwin dekat majlis agama negeri masing-masing, sebab kelayakan tak ada, pendapatan tak cukup, ya, keadilan, kerisauan tak boleh dilakukan. So pergi Thailand lah. Ya, kat Thailand tu pun mangkuk juga pun sama, dia pun layan juga, asalkan dia boleh nikah 2 marhalah, dia boleh nikah. Minta maaf lah, ini bahasa kasar sikit tuan-tuan. Ya, dia macam sindiket lah. Lepas tu balik kena saman. Ya, lepas tu hidup senang poligami. Ya, bini pertama diabaikan, anak diabaikan. Ya, tuan-tuan. Kena kat kawan saya sendiri tuan-tuan, kawan satu sekolah. Ya, anak dah 3 dah. Ya. Lalas rumah tu pasal apa? Bini nombor 2 tu gaji habis kat bini nombor 2. Bini pertama 1 sen pun tak dapat. Demi Allah tuan-tuan, demi Allah, tak bohong punya cerita. Kawan sekolah saya perempuan, kesian dia. Kawan satu sekolah saya kena. Tak tahu siapa, carilah tuan-tuan, pandai-pandai. Ya, saya tak nak sebut nama dan saya tak sekap jarang. Saya cuma cerita kisah yang berlaku. Individu yang berlaku ni siapa, saya tak perlu tahu beritahu. Saya cerita sebagai pengajaran. Jangan jadi macam laki macam tu. Dia reti kahwin 2, ya, tapi rumah bini pertama bini payah. Tanggungan anak-anak tu bini yang bayar. Nampak tak? Dia habis duit kat bini nombor 2 dengan anak-anak tiri dia. Ya Allahu Akbar. Dia sendiri madu kat saya, dia jumpa saya tuan-tuan. Bukan kisah bohong, kisah benar. Saksi ada. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, tak boleh, dia wajib sediakan tempat tinggal. Kemudian giliran bermalam boleh dibuat antara 2 ke 3 hari. Ya. Maksudnya kalau tak buat sehari semalam, nak buat lebih sehari semalam boleh, tapi tak boleh lebih 3 hari. Ya, okey. Abang menentukan diri abang, abang duduk kat bini pertama 4 hari, bini kedua 4 hari, bini ketiga 4 hari. Tak boleh. Tanpa keredaan isteri tak boleh. Maksimum 3 hari. Nampak tak? Nampak tak? Okey. Abang nak buat 3 hari, rumah kamu 3 hari, rumah nombor 2 3 hari belah sana. Ya, itu tak minta persetujuan pun tak ada masalah. Ya. Tapi kalau nak buat lebih 3 hari, kena dapat persetujuan semua orang. Sebab apa? Nak berlaku adil. Boleh tak abang buat 4 hari sana, 4 hari sini, 4 hari situ? Boleh. Kalau semua setuju kata 4 hari, seminggu pun tak apa. Nampak tak? So yang poligami kena ingat, ya, 3 hari maksimum tanpa keredaan isteri. Lebih kena dapat keredaan isteri. Ini kena faham betul-betul. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi memulakan giliran malam, boleh dilakukan secara undian wajib. Maksudnya nak memulakan macam mana? Buat undian. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dari segi sudut undian tu, pasal apa kita dah, ini bagi orang yang dah apa, yang dah kahwin lah. Maksud contoh dia kahwin secara 4 orang. Ya, tak tahu mana nak start dulu. Ya, tak tahu nak start dulu, wajib undi. So, okey, ambil balang tu, kata-kata pap. Okey, bini nombor 3. Alhamdulillah, ya. Pap. Yo, bini nombor 1, ya. Benda macam tu. Bab nombor 3, itu giliran. Tapi kalau yang dah kahwin secara berturut-turut, maksudnya isteri pertama, kedua tu memang sudah terbahagi, maka tak wajib diundikan, ya. Baik. Ya, Muhammad Irfan, dia bertanya soalan. Ada juga soalan daripada Nur Liza Abdul Wahab. Nanti insya-Allah saya akan jawab pada penghujung ya. Ya, Muhammad Irfan ni tanya pasal poligami ni, kahwin 1 pun tak lepas lagi. Muhammad Irfan, sahabat saya daripada Shah Alam. Ya, macam adik saya jugalah, ya. Cerita pasal poligami. Contoh, kalau saya ada 4 orang isteri, 1 isteri pun belum ada lagi, kahwin dah dulu barulah sedap tanya, ya tak? Tak apa, nanti saya jawab. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jawab. Baik, kita habiskan dulu. Okey. Wajib undi. Kalau tak undi, kalau tak tahu nak start mana kan? Baik. Suami boleh pergi ke rumah bukan isteri, bukan giliran, tapi singgah sekejap boleh. Singgah sekejap boleh. Macam disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi patut malam ni rumah Aisyah ataupun malam ni rumah Ummu Salamah, tapi Nabi singgah kejap rumah Sayyidah Aisyah tanpa sentuh. Tanpa maksudnya mengadakan hubungan kelamin lah, tak ada. Duduk borak-borak kejap ke, tanya khabar, lepas tu Nabi keluar pergi rumah Ummu Salamah. Maksudnya singgah ada hajat, mungkin Nabi nak ambil barang ke, ataupun Nabi nak minum air ke, nak makan ke, tapi tidaklah, maksudnya singgah kejap mengadakan hubungan kelamin lepas tu pergi, tak boleh. Ya, singgah sekejap, tidak boleh lama. Dalam kitab fiqh
katakanlah hari itu giliran isteri situ, isteri nombor 2 boleh singgah isteri pertama, tapi tak boleh lama. Tak boleh lama-lama, kejap boleh, tidak menjadi masalah. Ini seperti mana dilakukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya. Ada beberapa dalil lagi lah, ya. Baik, sementara pada malam hari suami tidak boleh ke rumah isteri yang lain yang bukan gilirannya, ya, melain terdapat keperluan terdesak. Contohnya malam ni rumah isteri pertama, terpaksa pergi ke rumah isteri ketiga. Pasal apa? Pasal anak sakit, demam panas, kena bawa pergi klinik. Itu boleh. Tak apa, minta maaf malam ni saya tak boleh nak tidur dengan awak, saya terpaksa balik, anak awak tu sakit. Bukan anak tiri lah, anak tiri jugalah kan, ya. Anak tiri awak tu, anak saya tu sakit demam, nak bawa pergi hospital. Itu sekali kalau tak minta izin pun tak apa. Ya, tapi kalau nak minta izin, katakanlah, boleh tak malam ni saya pergi kat rumah madu awak nombor 2? Pergilah, saya pun malam ni ada kerja nak buat. Tak apa, kalau diizinkan tak ada masalah, ya. Seperti mana Sayyidah Saudah radhiyallahu anha, dia membenarkan Rasulullah bermalam di rumah Sayyidah Aisyah. Dia bagi gilirannya pada Sayyidah Aisyah. 2 hari dia bagi pada untuk Sayyidah Aisyah, 1 hari untuk dia. Baliknya Sayyidah Saudah radhiyallahu anha, ya. Baik, okey. Disebutkan dalam kitab fiqh, kalau kita baru menghawini, katakanlah kalau kita menghawini, katakanlah kita ni nak kahwin satu lagi isteri pertama, dan kita nak tambah satu lagi isteri. Kalau kita nak tambah satu lagi isteri, kalau yang kita kahwin itu adalah anak dara, maka untuk perkahwinan itu wajib dia bermalam selama 7 hari berturut-turut. Wajib. Nampak tak? Ya. Maksudnya, katakanlah saya dah kahwin. Saya kahwin dengan anak dara. Bab ni bagi contoh saya seronok betul. Kalau kahwin yang lain bab cerai, bagi contoh orang lain, ya. Tapi contoh saya nak poligami. Yang saya nak kahwin tu adalah gadis yang belum pernah berkahwin. So, semenjak akad nikah pada malam itu, wajib saya bermalam dengan dia selama 7 hari. Ya, selama 7 hari. Ni saya nak tanya ni, yang poligami duk menipu bini macam mana ni? Ya, kan? Dia nikah hari tu, lepas tu malam tu dah balik rumah bini dah, besok malam dah balik rumah bini. Apa hak je bini kedua tu tak duduk 7 malam? Nampak tak? Sedangkan wajib. Tu dia. Tapi mungkinlah ada keredaan isteri yang nombor 2 ni. Dia kata, apalah bang, patut hak saya 7 malam, tapi takut nanti kantoi, tak apalah, saya bagilah abang balik. Itu tak apalah, tak ada masalah. Tapi kata, bang, saya tak kira, whatever happen sekalipun, kantoi tak kantoi, saya minta 7 malam abang kena duduk sini, tak boleh pergi sana. Wajib. Ya, itu kalau kita kahwin nombor 2, anak dara, kita wajib bagi 7 hari untuk dia. Ya, manakala janda, Nabi kata 3 hari, iaitu 3 hari 3 malam. Tu dia 48 orang. Topik ni panas sungguh. Ya. Nanti lepas ni kurang balik. Tuan-tuan apa-apa. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, lil bikri sab'un walithayyibi thalathun. Hadis daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah meriwayatkan daripada Nabi SAW. Nabi berkata, bagi anak dara 7 malam, dan bagi janda 3 malam. Anak dara ialah tak pernah berkahwin, tak ada pengalaman, bagi dia lebih lah. Tapi kalau janda ni, kita bagi, ya, maksudnya tidak selebih, ataupun maksudnya dia ada pengalaman, dia pernah berasa perkahwinan, ya. So yang tak pernah rasa tu lebih lah, yang pernah rasa tu lebih dia punya hak tu kurang daripada mereka yang tidak pernah dapat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Okey. Dia seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah, dia bagi gilirannya. Sebab apa? Lagipun dia dah tua, lagipun dia ni dah mungkin tak apa, dia bagi peluang kepada Sayyidah Aisyah untuk dapat giliran dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya malamnya 3 hari, tapi 2 hari itu dia bagi kepada Sayyidah Aisyah, 1 dia ambil untuk dia. Maksudnya Sayyidah Aisyah ada 3 hari bersama Rasulullah, dan 1 hari bersama dengan Sayyidah Saudah radhiyallahu. Baiknya Sayyidah Saudah radhiyallahu anha, dia memberikan giliran kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, habis bab berkaitan dengan pembahagian giliran, ya, kepada isteri-isteri. Insya-Allah hari Khamis ni kita akan bincang bab nusyuz pula. Sepatutnya bab topik panas juga ni. Ya, macam mana kita nak tahu bab nusyuz, dan ada perbahasan nusyuz isteri dan nusyuz suami.
Macam mana kita tak tahu? Yang kita belajar nusyus isteri saja, tapi dalam kitab fiqh, ulama-ulama fiqh, Imam Ibn Hajar, ulama Syafi'iyah ada sebut nusyus, maksudnya ada juga nusyus suami isteri boleh bawa mahkamah dan tuntut cerai dan seumpamanya. Ya, tapi kalau suami poligami secara rahsia, nusyus ke tu? Nak tahu, kita bincangkan hari Rabu. Nak datang, nak tengok-tengok, tak nak datang pun tak apa. Tak bilangan macam ni pun tidak menjadi masalah. Baik, kita jawab soalan. Nak jawab soalan Nurliza dulu ke Muhammad Irfan dulu? Nurliza dulu lah, dia tanya. Ada yang berduit bila kahwin lagi langsung tak balik rumah isteri pertama dan tak bagi nafkah dan tak nak pula ceraikan isteri pertama. Ini memang hantu sungguh lah. Nurliza Abdul Wahab, ini memang betul. Inilah yang mana kalau kita sebut memang suami trash punya lah. Dah ada duit, tapi duit habis kat bini kedua. Bini pertama terumbang-ambing. Nasib baik bini pertama tu bekerja. Macam kawan saya ni, dia bekerja tuan-tuan. Kesian. Allahu Akbar. Nasib baik dia bekerja. Kalau tak, sebab dia bekerja lah, suami dia buat tak tahu kat dia. Ya. Sampai minta duit, dia kata minta duit, dia tunjuk SMS, dia tunjuk WhatsApp. Tengok ni Ustaz, dia tengok, dia panggil Syed lah, tengok Syed, apa kata laki aku? Dia kata minta duit belanja sikit. Ya, awak kerja, awak bayar lah. Kata, ya Allah, hai, kau reti kahwin je. Kata, minta lah duit, bagilah, kongsilah sikit. Ya, sebelum dia kahwin dua, kongsi-kongsi. Ya, bayar api, bayar makan anak, kongsi-kongsi, okey lah, memang dah isteri dia tak ada masalah. Bila dia kahwin dua pula, tak boleh nak kongsi. Pasal apa? Gaji habis kat bini kedua. Saya tengok WhatsApp dia tuan-tuan, tengok WhatsApp. Dia kata, minta lah duit apa sikit, bayar macam biasa. Dia kata, awak kan kerja, awak bayar lah. Saya ni nak ada tanggungan satu lagi ni. Ya Allah, dia berani. Ini memang sampah punya lelaki tuan-tuan. Dia sebelum poligami boleh bayar, tapi lepas poligami dah habis. Ya Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya marah, memang marah. Ya, bukan saya nak bela perempuan sangat, tidak. Ya. Perempuan pun ada jahatnya juga tuan-tuan. Ya, ada jahatnya juga yang duk hasut bini jangan bagi kat madu dia. Ya, ada macam tu. Ada juga lagi perempuan jahat juga. Tapi nak cerita saya marah pasal apa? Ada golongan individu yang macam ni yang menyebabkan poligami tu busuk, sedangkan poligami tu indah kalau yang menghayatinya itu adalah layak. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, layak. Kalau layak, wallahu akbar, ya. Tak ada masalah. Ini yang tak layak, tak reti tanggungjawab, macam-macam lagi dan sebagainya. Kalau kita nak kata poligami ni membawa kemusnahan, tak adil juga tuan-tuan. Dia ikut orang sebenarnya. Nak kata rumah tangga roboh, monogami pun berlambak bercerai tuan-tuan. Betul tak? Tapi ikut individu. Sebab apa? Yang kahwin tu tak reti. Tak reti nak kahwin, tak reti tanggungjawab. Suami isteri dalam bergaduh. Yang monogami ni, yang poligami pun sama lah. Tak. So kita tak kata poligami penyebab keruntuhan. No, tak ada. Monogami pun bercerai ramai. Tapi hakikatnya disebabkan poligami gagal sebab individu yang tak bertanggungjawab melaksanakan poligami. Tak sedar diri tuan-tuan. Ya, ni marah. Ya, marah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad Irfan Abdul Rahani, ya, Al-Bujangi. Ya, Irfan jangan marah ya. Sebab apa ni, Irfan ni saya suka bergurau dengan dia. Kalau jumpa dengan dia tuan-tuan, tengok satu lagi soalan dia tanya ni, tak ada. Tu dia berani, dia tanya, dah lah tak kahwin lagi, berani tanya soalan Irfan ni. 2 soalan pula tu. Ya. Irfan ni kalau jumpa dengan saya memang jadi bahan saya lah. Dia pun tak kisah dah sebenarnya. Kalau contoh saya ada 4 orang isteri, amin. Kita aminkan Irfan. Kalau dah habis giliran keempat-empat orang isteri, maka kembali hukum kepada sunat bermalam ke? Ya. Ya, Ustaz jangan bahan saya bagi contoh saja. Dah bahan dah, puas bagi bahan. Ya. Tidak. Ya. Once we dah start, dia kena bagi terus. Once we dah start, dia kena bagi selama-lamanya. Sebab apa? Tak boleh kita dah bagi orang makan, lepas tu besok tak pergi makan lagi dah. Tak boleh. Dia kena berterusan. Ya. Itu kalau permulaan. Kalau dia dah kahwin, aku tak nak bermalam, abang singgah saja, bagi makan, bagi minum, buat hubungan kelamin, lepas tu abang tidur hotel, tidur rumah apa, itu. Tapi bila start, sampai bila-bila kena start. Ya. Baik, soalan daripada Irfan lagi. Kalau bermusafir dengan salah satu isteri dengan sebab undian, musafir yang baru kena juga ganti ke dengan isteri lain? Ya. Undian tu sebab apa? Tak tahu mana nak start dulu. Ya, 4 orang isteri, abang nak musafir ni first time.
Tak tahu mana start dulu. So kita undi. Ya, lepas undi lagi untuk yang kedua. Lepas undi tu yang dah pergi tu dah. Yang lagi dua ni undi siapa nak ikut sampai habis. Ya. Lepas tu dah habis 4 tu ikut giliran pula. Ya, itu undi yang pertama saja. Maksudnya undi pertama. So bila undi pertama, nama bini ketiga naik pergi. Lepas tu bini ketiga dah pergi, nak pergi musafir kedua, undi yang lagi 3 ni. Siapa yang ikut seterusnya? Nama bini pertama naik, bini pertama pergi. Ya, lagi musafir, lagi 2 orang. Nak ikut undi macam mana? Undi lagi 2 ni. So bini keempat nama naik pula, ya. Ialah sekali bini kedua. Itu tak apa. Ya, tidak menjadi masalah. Ya, maka selepas tu ikut giliran. Dah ikut giliran kan? Okey, dah ikut giliran. Kita dah tahu giliran pertama siapa, giliran kedua ikut undian, maka seterusnya lah ikut undian. Ya. Ataupun nak pergi musafir, contohnya ikut keperluan. Contoh, terpaksa pergi ke Terengganu pasal apa? Sebab anak isteri kedua nak masuk universiti. So takkan bini mak dia yang lain ikut, pula mesti mak dia kandung dia ikut. Isteri kedua lah mak dia suruh ikut. Nampak tak? Ya. So pergi lagi pula dia sakit, nak ziarah kat sakit, nak ambil dia. So yang ikut siapa? Mak dia jugalah yang ikut. Sebab mak dia. Ya. Tapi kalau bab yang tidak ada kaitan dengan hubungan tu, maksudnya ikut pada tempat yang sesuai, bawalah isteri tu, ya. Baik. Soalan daripada Mat Anas, adakah suami wajib mendatangi isteri dukhul setiap kali ke rumah tiap-tiap isterinya? Ya. Dukhul ini juga adalah hak suami. Ya. Baik, tapi kalau dia sudah dukhul, sama juga bermalam lah. Bermalam tu sama macam dukhul. Bila sudah berdukhul, maka dia juga wajib mendukhulkan isterinya kalau isterinya menuntut hak itu. Ya, tapi kalau dia tidak menuntut ke apa, malam ni abang penat lah, kita tak payah dukhul ya, kita tak payah berkelamin. Tak apalah bang, saya pun siang tadi kemas rumah apa semua tu, lain kali lah minggu depannya lah bang. Okey, tak apa. Ya. Baik. Bagaimanakah hukum suami yang berpoligami namun kerjanya banyak bermusafir? Tak apa berbanyak musafir, tapi dalam erti kata itu mencari rezeki lah. Zaman para sahabat, zaman salaf pun mereka bermusafir, tinggalkan isteri seminggu, 2 minggu, 2-3 bulan dan sebagainya, itu biasa. Ya. Tapi bila balik tu giliran tak berlaku, katakanlah dia pergi musafir 2 minggu, lepas tu balik ke kampung 2 minggu. 2 minggu tu kena bahagi betul-betul, kena seadil-adilnya, kena bahagi ikut bijak cara. Kita kena buat calculate tu kenalah seadil-adilnya. Ya, kalau tak boleh nak seadil-adilnya, minta redha daripada tu untuk diberikan kompromi lah, macam tu perbincangan. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setakat itu saja. Dah tak ada soalan lagi setakat ni, ya. Terima kasih kepada Muhammad Irfan kerana bertanya 2 soalan, dan juga kepada Muhammad Anas bertanya 2 soalan, juga daripada Nur Liza berkongsi pandangan. Ya. Minta maaf banyak-banyak, terutama kepada Muhammad Irfan. Ya, malam ni kasih bahan cukup-cukup. Ya, ini bukan bahan, sebenarnya doa untuk Muhammad Irfan supaya dia ditemukan jodoh dengan cepat. Ya, Muhammad Irfan ni rajin. Ya, kuliah saya dia memang rajin hadir. Kalau tak ada pandemik COVID-19 ni, dia datang ikut daurah saya, majlis ilmu saya. Alhamdulillah, ya. Saya sayang kat Muhammad Irfan ni. So dia pun tak kisah saya membahan dia. Ya, minta maaf semua kalau saya membahan ni semua tu. Apalah ustaz ni membahan orang tak sikoh. Itulah saya dengan kawan-kawan, tak ada masalah. Tapi kalau yang tak kenal, saya tak membahan. Yang tak biasa, saya tak membahan, tuan-tuan, ya. Cuma tadi perli sedikit tu biasalah. Bila topik hangat bawa ramai, bila topik biasa-biasanya tak nak hadir, itu tidak menjadi masalah. Saya pun tak ada kecil hati. Ya, wallahu taala a'lam. Ya. Baik, setakat itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini. InsyaAllah pada hari Rabu, ya, pada Rabu dan waktu yang sama 8.45 ke 8.50 macam tu, kita akan masuk bab baru, iaitu bab nusyus. Ya, isteri ada nusyusnya dan suami juga ada nusyusnya. InsyaAllah kita bincangkan nanti. Wallahu alam. Setakat itu saja yang dapat saya bincangkan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah berkat majlis ilmu ini pada akhirat kelak kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setakat itu saja. Terima kasih kepada Jabatan Mufti Negeri 9 atas tajaan dan peluang diberikan kepada saya, dan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. InsyaAllah bertemu pada hari Rabu jam 8.45 malam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Yang baik hanya daripada Allah, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.